Ni. Oh gitu. Jadi bagaimana dia nak dapat benda tu? Ada aktiviti-aktiviti dia. Bila dia mengalami aktiviti tu, hands-on, pada hands-on dia. Dia faham. Kemudian ditanya balik, faham tak? Faham. Tanya balik, nak tak tahu. Itu faham rasa hati namanya. Kemudian pergi pada hands-on. Dia menghayati benda tu dan dia sampai bila-bila dia akan ingat satu pengalaman dia. Ada je kita nak. Ya, dalam siap tu dah ada dah ceritanya. Kita balik. Ya, dah ambil intipati saja. Under openness to see the universe it is really is. Questioning all things is a fundamental value underlying thinking in science. Ini saya kata tadi soalan. Tanya dia. Tanya murid itu. Nak tunggu murid bertanya, tak adalah jawabnya. Sebab dalam cakap putih. Ya. Kita tanya murid. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dia akan learn something. Yeah? The thinking in science is often associated with creativity and problem solving. Maknanya, dalam kita, dalam sains ini kita ada thinking skill dia adalah melibatkan creativity and then problem solving. Bagaimana dia menyelesaikan masalah. Yeah? And then those are important aspect of the nature of the science should be essential goal of the science curriculum. Sebenarnya, apa yang penting sekarang dalam kita belajar ialah apakah matlamat ataupun objektif the science curriculum kita. Ya, so itu semuanya ada di dalam CS. The nature of the science teaching actively engage students in natural material and some activity. Kita nakkan murid itu sentiasa kepada the natural material. Kita nakkan PMP kita tu secara kontekstual. Dia melihat keadaan yang sebenar. Kalau kita belajar tumbuhan, tunjuk dia tumbuhan itu. Jangan setakat dia visualize saja. Ya, pokok kambung. Inilah pokok kambung dalam cincin cosplay tu. Tapi macam mana pokok kambung dia? Tanahlah pokok kambung di sekolah tu. Ini dia pokok kambung. Yang mana dispersal dia. Ya, penyebaran biji-benih dia. Macam ni biji dia keluar pecah. Ini is the contextual. Baru dia rasa, oh ini dia. Selama ini kita fikir tengok je. Ya? Jadi, satu masalah terfikir kepada saya, ya, murid-murid kita ni, kita jangan anggap mereka tu tak ada apa-apa. Sebenarnya di hati fikir mereka tu ingin bertanya sesuatu. Tapi dia tak tahu nak bertanya macam mana. Malu. Ya? Macam anak saya baru ni, dia buat kereta petang, ayah apa sebab langit tu nampak merah? Dah, saya tak tahu nak jawab. Sebab saya bukan orang fisik. Sebab saya orang biologis. Ya? Apa kayak ni? Nantilah yang cari dalam buku. Balik rumah adalah buku-buku sains kan? Tengok, ada tajuk fenomena langit merah dan langit biru. Dek baca dik. Saya tak boleh jawapan pun. Dia baca ni. Tak faham. Ada yang tak faham. Dan ini yang tak faham. Baru sebenarnya. Yang tak faham tu. Yang lain dibaca sendiri. Jadi dia explore the knowledge. Itu sebab peranan kita ni sebagai facilitator. Membimbing murid itu. Dia buku banyak budak. Boleh nampak. Dan then setanya lagi sekali, dia boleh jawab. Kenapa langit itu? Jadi, ya. Sebab adanya, menyerahkan cahaya. Serakkan cahaya. No sebaran cahaya, serakkan cahaya. Ya. Dan kita ada warna, apa ni? Kita ada warna merah, warna biru kan? Dan dengan partikel-partikel yang ada di udara itu, dia akan serakkan cahaya merah punya. Dia blank dia masuk ke yang boleh sampai kepada kita. Jadi, itu baca. Ini cara kita nak ajar murid macam mana cara. Okay?
And then isolating. Having teamwork in a group, seperti yang tadi, kegiatan kumpulan, encouraging them to use their own observation skill and creative ability to solve problems. The basic science process skill is observing. Itu basic. Kalau dia tak boleh observe dengan cara yang tepat, SPA itu dia akan goyang sikit. Sebagai satu contoh bagaimana kita boleh observe dengan seorang raja, dia tahu dia punya temenggung dia nak jadi Perdana Menteri. Jadi nak jadi Perdana Menteri mestilah knowledge yang cukup bagus dan skill dia cukup bagus. Ya, ada satu hari ini raja dia pergi ke lautan berburu, dia bawa ada temenggung ni yang Perdana Menteri. Jadi nak test temenggung ni. Sampai satu tempat tu bunyilah satu bunyi hiruk pikuk. So dia panggil temenggung, dia tengah tahu apa yang berlaku yang bunyi tadi tu. Temenggung pergi mengayal-ayal tu hutan tu, mana ada bunyi. Ya, dia terpatut dia boleh sampai situ dalam 5 minit, tapi dia sampai tu setengah jam. Sebab dia tak guna pendengaran dia betul. Mana ke hal dia tuju bunyi kan. Sampai situ dia bagi tempoh 10 minit saja saya nak laporan. Itu yang raja kata. Ya, setengah jam pun sampai. Tak fail kawan kita. Kita tak gunakan dia tu untuk mengesan bunyi dan lokasi yang dimaksud. Takut dia dengar. Apa yang berlaku? 2 ekor anjing bergaduh tuanku. Dia observe tu. Kan? Okay, lepas tu, macam mana cara anjing tu besar kecil? Dia pergi lagi. Balik kita. Dia besar so kecil. Ada berapa anjing yang bergaduh? Dia pergi lagi. 2 bergaduh. 1 tak gaduh. Duduk diam. Satu tengok. Jadi, ulang alik. Jadi, adakah satu kemahiran observation berlaku di situ? Kalau kita semua boleh dia observe dengan teliti. Everything dia akan cerita. Nanti satu cerita. Dia datang tadi, 2 anjing bergaduh, warnanya warna belang, hitam, putih, ekor seekor tu, ekornya panjang, ekornya pendek. Kemudian satu anjing tu, yang duduk diam tengok tu, anjing betina, yang bergaduh tu, 2 anjing jantan bergaduh. Dan, dah tanya, kenapa mereka bergaduh? Wah, mereka bergaduh, cuma different pula. Kerana nak rebutkan anjing betina tadi. Tapi temenggung tak boleh jawab. Fail. Tak boleh jadi Perdana Menteri. Jadi inilah kita nak ajar murid itu. Ya? Ada yang cerita kan? Jadi itu sebabnya kita nak observation skill. Itu kena ada pada murid. Basic SPS. Okay? Participate in the interesting task. So sekarang kita fikir, adakah task kita bagi? Setakat meletakkan barang kerja, adakah task itu menarik minat murid? Menumpah dia, menyampah dia. Saya sendiri kalau murid kan bagi saya barang kerja, setiap kelas tuition, hari-hari ni itu buat, boring. Adakah kita dah bagi makan pizza hari? Itu boring. Pizza, tak ada saya bagi anak saya makan tempoyak dia. Dia ada gemur dengan durian. Students do not like the typical and traditional science classroom. Okay? Jadi tuan-tuan kena ingat. Kita punya kehendak kurikulum. Ini kehendak kurikulum. Sebab tajuk kita tu pada teman-teman menghayati kurikulum. Internalizing the curriculum. Hayati betul-betul. Baru kita boleh melakukan sesuatu dengan baik. Okay? Macam kawan saya lah. First time dia nak flight dengan kapal terbang. Ya, masa tu saya terlibatlah Jeju. Saya dulu saya panggil JE. Tuan dia panggil Jeju. JE ni jurulasi eksekutif. Kami bagi latihan kepada Jeju. Di Sabah, Sarawak, Rakyat dengan kami. Dia nak kapal terbang. Dia diam dengan terbang kawan. Namanya PE. Apa? Diam dia. Dia tahu, aku nak internalizing kapal terbang. First time dia kapal terbang. Dia benar menghayati duduk dan kapal terbang tu, dia dah rupa duduk. Senang, tengok bawah. Sekali macam mana kena appropriate lah.
Allahu Akbar. Duduk belakang batu. Oi, selalunya Allah terbari imam. Imam patut ke depan. Dia depan. Ya, jadi orang kita padat. Ya. Jadi itu kita dia internalize. Bagaimana dia dapat terbang di bawah laut ke awan tu. Ui, laut tu. Ui, awan tu. Ya. Jadi inilah keadaan kita. So, maknanya itu betul-betul menghayati